A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara. Alhamdulillah, akhirnya mikrofon ini sampai kepada saya. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Imam, barisan jawatankuasa madrasah, orang-orang kuat madrasah, begitu juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang bersesuaian hadir, untuk ketua adat, tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ini tajuk yang dipilih adalah kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Jadi bila sebut tentang bahagia, macam-macam pandangan, macam-macam falsafah bahagia. Ada orang cakap konyang bahagia, ada orang cakap kahwin bahagia, ada orang cakap kahwin lebih bahagia, kan? Berkahwin lebih bahagia, kahwin jumlah lebih daripada satu pun boleh jadi bahagia. Tapi ada juga yang taat. Ada orang dia makan konyang, akhirnya sampai jadi penyakit, pun tak bahagia juga. Ada orang dia makan banyak, sodap waktu makan, dia makan durian, tak berhenti, sambung-sambung makan, D13, D16, Musaking, IOI, udang merah, kucing tidur, semua dibalun, tak berhenti. Malam tu mana? Jadi masa makan tadi bahagia mana apa? Macam tu jugalah, macam tu jugalah ada orang dapat jumpa anak bahagia, beranak bahagia, tapi ada orang ada anak nyusahkan dia juga. Jadi akhirnya kita melihat kebergantungan kita kepada selain pada Allah belum tentu lagi dapat membahagiakan. Berapa ramai orang bergantung dengan manusia, dia kecewa. Dia bergantung dengan jawatan pun dia kecewa. Dia bergantung dengan apa selain pada Allah, dia akan kecewa. Aku harap dia boleh tolong aku dapat kerja. Sekali dia tak dapat tolong, kita marah orang tu, kita kecewa sampai hati dia, tak nak ada tolong. Kenapa sebut keterbatasan manusia tu? Belum cerita lagi manusia tu mungkin tak mampu. Mungkin manusia tu sendiri dia boleh tolong, tapi tak digerakkan hati dia nak tolong itu. Mungkin juga, ya. Jadi akhirnya kebahagiaan hakiki itu adalah apabila kita bersandarkan apa juga harapan dan kehendak kita kepada Allah. Faham tak kan? Faham tak tu kan? Jadi sekianlah ceramah kali ini. Dah susah awal kan? Dah faham, dah jawab. Dia soalan tajuk tu macam soalan kan? Tajuk tu soalan yang perlu dijawab. Kalau kita tengok manusia ni semua orang nak bahagia. Jadi bila sebut tadi kebahagiaan hakiki, apa bahagian yang hakiki? Dah tentulah kita mengajar apa yang disebut sebagai syurga Allah. Syurga yang Allah nak bagi ke kita, yang tu lah membahagiakan. Kau rasakan dunia ini umpama syurga. Ada yang cakap kena, rasa macam berada dalam syurga pula. Perasaan kan? Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kitab penenang jiwa. Tajuknya menangis kerana takut kepada Allah. Cari satu tajuk tu. Tajuk dalam satu bab, menangis kerana takut kepada Allah. Jadi digambarkan bagaimana sekumpulan manusia dapat masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia dapat lihat pemandangan indah, makanan yang lazat-lazat terhidang dengan air araknya, dengan melihat sungai-sungai, airnya sungai susu, sungai madu yang boleh mandi, boleh minum. Dia nampak memang cukup indah kemudian Allah Ta'ala. Dikatakan Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini biar dia nampak muka aku. Malaikat jawablah,
Macam mana lah ya Allah? Mana mungkin mereka boleh melihat wajah Engkau dengan tahap mereka derhaka kepadamu atas dunia dulu. Atas dunia dulu melawan mereka jauh. Atas dunia tu ada bodoh dia tak baik, semayang pun tak cukup. Kan? Sebut pasal korban tarik muka. Kan? Kan? Dah masuk bulan ni. Dah sampai dah. Hampir-hampir dah nak sampai pada bulannya tu. Kan? Jadi siapa nak jadi korban? Kita tak pernah tinggal buat korban. Daripada 2016 sampai sekarang. Masuklah PKP. Kan? Apa cakap tu? Semua orang, ya kok, orang semua kan. Jadi bila dah cakap dengan Allah Ta'ala macam tu, Allah Ta'ala kata, tak. Kau bukakan tabir ni biar mereka boleh melihat pada aku. Kenapa? Kerana salah satunya adalah mereka pernah menangis kerana aku di atas dunia. Jadi malaikat pun buka. Bila malaikat buka je, langsung semua sujud. Yang nampak Allah tu tahu sujud. Kenapa engkau bersujud? Di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Kenapa engkau sujud? Apakah kau tak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Langsung semua menjawab, betul lah, itu bukan tempat beramal, itu bukan tempat sujud. Masuk dalam syurga, tak ada siapa tanya, Zuhur dah masuk belum? Wih, semayang, wih, semayang. Kan Allah Ta'ala nampak kita tak semayang kan? Tak ada, dalam syurga, free and easy, suka hati lah kau. Berapa banyak perempuan nak duduk kat keliling kau, terpulang, orang perempuan nak suami, berubah roman, boleh berjadi ada najis, boleh? Contoh lah kan? Ini contoh lah kan? Contoh lah. Apa dia? Mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah? Dengan tahap engkau telah memberikan kami, menganugerahkan kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terlintih kat hati. Mana hebat syurga ni. Kalau kita bayar Steven Spielberg untuk buat satu filem untuk menggambarkan syurga, not even 0.00000001%, not even, dia takkan dapat untuk menggambarkan syurga itu bagaimana sebenarnya. Jadi itulah kebahagiaan yang hakiki. Ini adalah yang cakap, tak apa weh, kita ni umat Nabi Muhammad, macam mana pun kena seksa, last kali mesti masuk syurga ni. Amboi, anda mana kau? Bayangkan malaikat Jibril beritahu Allah, punya dahsyat dengan aku. Kalau terbuka sedikit lubang, terbuka sikit pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia. Himpunan api seluruh dunia. Contoh ambil api paling panas dekat Malaysia, dekat Filipina, dekat Brunei, semua bagi api paling panas kali. Api paling panas kita kumpulkan. Mana api kau paling panas ni? Ambil seluruh dunia, himpunkan, jadilah himpunan api yang paling panas sekali. Sebenarnya 70 lebih kali ganda lebih panas lagi percikan api neraka berbanding himpunan api paling panas dalam dunia. Mana cakap? Dengan tahap tu boleh tak apa weh, kita lah masuk syurga. Kau minum air kopi pun bertiup. Oh cerita kan? Cerita kau minta kopi panas sampai tiup. Mana kan? Macam tu lah gambaran kan. Jadi semua orang nak bahagia. Ada orang kata bahagia tu adalah dengan harta, duit banyak. Ada orang duit banyak, penyakit pun banyak. Duit banyak lagi, penuh dalam bank sejuta, tapi tangan macam ni. Nak minum pun banyak. Bersuap, suap pun miss. Macam mana? Keril, pangkat tinggi. Alamak, bahagia sampai masuk, duduk tepi tiang, pencen. Kan? Betul tak? Bukan cakap apa termasuk yang bercakap ni. Saya pun nak pencen lah. Nah, ini pemahaman pengarah undang-undang. Ada tu Samsul Amri Ismail, pengarah undang-undang, legal advisor, siap driver, siap dengan PA, siap. Sampai masuk pencen, tunjuk kad pesara dapat 10% masuk hotel. Nampak muda ni tua dah ada pencen sama.
Dia tu pengarah kota Memen. Dia tu DO tu. Kayak pejabat tanah tu orang nombor 2 weh. Cepat. Sampai masuk tu tak. Dengan ceramah ke ujung tiang. Siapa? Dulu DO tu. Dulu. Mana awak? Pinjam-pinjaman. Sementara carrier. Penyanyi. Siapa penyanyi boleh hebat sekali? Tanya. Sampai masuk ke Gabah mencungap minta nyawa nak menyanyi. Nak cakap apa? Menang pun orang marah, kalah pun orang marah. Macam mana dia boleh menang? Macam tu kan. Yang seorang tu, memang dia menang. Dia memang dulu menyanyi ke? Contoh lah kan. Aduh, betul. Pelakon, ingat tak dulu? Rosyamno, hero. Sampai masuk pelakonnya dia ayah. Bukan apa. Saya ingat Abang Rosyamno memang tak ada hal tu. Tapi bukanlah kata kita nak sampai masuk. Amitabh Bachchan dulu hero sampai masuk. Jadi atuk kan jadi ayah kan. Lakonan ni kan. Nampak? Masuk tu katanya. Tapi ramai yang tertipu. Imam Al-Ghazali kata digambarkan dunia ni macam orang naik kapal berhenti kejap ke pulau. Ke pulau ni kan hati-hati. Gitu. Kau kumpulkan bekalan sebanyak-banyaknya untuk kita sambung perjalanan. Jangan terpedaya dengan kecantikan yang ada di pulau. Ada 3 golongan. Golongan pertama, dia tak peduli. Letaklah cantik, kau sodap, kau apa, kau semua dekaut, bawa balik. Naik kapal. Yang seorang tu mana? Leko. Awak lah. Cantik. Tiba-tiba dah tersana. Dah dokek dah nak balik ni. Itu ikut-ikut. Nasib baik dah sadar. Maknanya tu kategori dah nak pencen tu, baru dah pergi surau ke masjid. Tak apa, tak. Jangan malu. Malu lah Ustaz, dah tua-tua baru pergi surau. Dah tua-tua baru pergi madrasah, pergi masjid. Elok lah tu. Daripada sampai ketua tak sadari. Masuk kategori yang ketiga. Leka. Akhirnya terdengar semua yang kapal ni. Dah panggil dia nak. Apa pun tak tahu. Seramai-ramainya manusia di dunia bersia-sia, berjalan-jalan di atas muka bumi ini, tiba-tiba bila nyawanya dipanggil, baru dia tinjau dalam karungnya, masih lagi kosong, tak ada bekalan. Jadi itu sebab saya kata jangan kita solat. Itu sebab Nabi minta tanda Nabi sayang umatnya. Ya Allah, umat aku ni jangan kau bagi umur banyak-banyak. Nabi minta. Paduhlah yang tak berhenti. Kalau Nabi sayang gitu, mesti Nabi biar umur kita panjang-panjang. Kenapa nak Nabi minta umurnya banyak? Sebab Nabi kena umatnya. Nabi kena umatnya. Sebab umat dia ni, kalau bagi botih nak pohon. Bagi pohon nak satu badan. Iya. Bagi botih nak pohon tak cukup sikit. Bayangkan orang hari ini boleh monong kalau kita tengok cara orang berobot satu bodoh. Dan nak tumbang mana saja. Nak naik robot tu. Nak lagi jadi ketua kampung. Contohlah, dia dah tak jadi ketua kampung. Tak ada, dan mesti lepek juga. Contoh. Kau mau bernapih pun minta nyawa macam mana. Tak, saya tak cakap orang sini tu. Tempat lain. Sini okey semua. Betul kadang-kadang duit dah ada, duit dah banyak, nak lagi tak cukup. Ada orang ganggu pula, pening pula. Kau masalah duit dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh orang ni. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta tu tengah susah benar. Kalau tiba-tiba orang pengurusi umum kan, sekarang malam ni saya umum, berita baik, minta tolong sangat-sangat. Khususnya yang ada dekat ruangan dalam ni saja, bukan yang kat bawah ya. Contoh yang dalam ni saja. Yang sekarang ni tolong tinggalkan nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum tengah malam kita akan bank in kan 500,000 seorang. Contoh. Jangan tuntut pula. Ini contoh. Ya, contoh. Agak-agak apa berlaku? Ada yang berhenti kerja esok mana tu? Dapat duit kalau betul, memang berhenti. Saya dah cukup lah, saya dah tak ada apa benda nak kerja dah. Sebab pada kita 500,000 tu banyak. Pada setengah orang
Juta tu tak cukup banyak. Kita tengoklah orang-orang dengan cerita buat 20 juta. Baru 13 juta kan. Dia cerita kan. Terutama drama Melayu. Menyapah tengok kan. Kalau culik sejuta, tak pernah 3-4 juta, memang 5 juta. Aduh, mana papa nak cari duit banyak tu? Menyapah kan. Tak pernah tak juta saja kan. Tak kisahlah, tapi nak gambarkan tak pernah cukup. Dan tu sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nabi sebut. Jadi bila Nabi kata minta umur jangan panjang-panjang, lebih kurang Nabi. So orang Malaysia ni lebih kurang umur 60 tahun. Tu sebab kita tengok orang 50, 60, dia dah berjinak-jinak pergi ke surau masjid. Itu tujuannya. Yang Nabi minta umurnya supaya kita boleh bajet-bajet. Ke ada sini yang rasa sompek 1 tahun. Tak ada kan? Budak tu bayangkan ada seorang, saya ceramah dekat Wangsa Maju. Ada satu sepasang suami isteri, saya ceramah pergi maghrib. Lepas isyak, dia datang. Lepas dah semayang, dia semayang datang. Nah, Ustaz ceramah dah habis ke? Dah habis dah. Kenapa? Saya bawa ajak anak saya, nak lama nak jumpa Ustaz dia. Pahala tu, itulah anak saya minat sangat dengan Ustaz. Tapi dia datang laki bini, anak mana? Anak dah meninggal. Tu nak jumpa, nak sampaikan salam dia. Dia nak sangat tu. Baru je 2 minggu lepas dia meninggal. Berapa umur lah? 11 tahun. Dia meninggal bila? Dalam tidur. Tengah tengok YouTube, tengok macam-macam agama. Macam apa? 11 tahun. Tak ada sakit, tak ada apa. Dia pun dia kan kayak gini. Tengok masa tu dia minat tu. Tiap malam dia tengok YouTube sampai serbat. Tapi jangan banyak cerita lah. Kau tengok lah, kau nak mati, kau tengok lah YouTube sampai serbat. Jangan banyak cerita macam tu lah. Dia mungkin tengok semua lah. Dia tengok macam-macam lain pun dia tengok. Nak beritahu umur. Jangan terpedaya dengan muda. Sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat. Sebab mati tak syarat sakit. Dan begitu juga ada orang mengukur kebahagiaan itu dengan kehidupan berkeluarga. Berapa orang ada keluarga pun tak bahagia. Isteri dah 3, dah hampir tak bahagia gitu. Anak 10, bini seorang, anak 10 tak bahagia. Kau bahagia tak? Lah, anak kau 10, takkan tak bahagia lagi. Tengok anak memanglah. Tengok ayat dia. Tengok anak memanglah. Habis nak tengok apa ni? 10 anak. Dalam kotak ramah, tak ramah. Assalamualaikum, salam. Jadi Waalaikumsalam. Jadi benar. Faham, tak faham sudah. Laki bagi salam, bini nyaut. Jadi bini bagi salam, laki nyaut. Jadi anak 10 kali mana? Tak bahagia gitu. Ni habisnya sama nak bahagia dia apa? Kan? Terus sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama hingga 9 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri pada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mana pertama khusyuk dalam salat bahagia. Tenang semayang ya Allah. Semayang tenang, tak ada terkojak-kojak kan. Bahagia. Dalam perbuatan solat, saya selalu tanya soalan. Dalam perbuatan solat, menurut kajian daripada pakar teori patik solat yang berbangsa Cina, doktor berbangsa Cina ni, dalam perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Oh, soalan. Mana perbuatan yang paling tenang? Mana? Kalau sujud jawabnya lolap tu. Tapi menurut kajian, betul lah kita rasa yang sujud kalau tenang. Rupanya menurut pakar teori patik solat tadi, bila kita bangunnya daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, berdiri sebelum turun ke tempat sujud tu, itulah waktu yang paling tenang sekali sebenarnya. Dan itu takkan dapat dirasa oleh orang yang berkecapui solatnya. Tahu berkecapui? Orang budak-budak Melaka sebut berdesuk. Laju betul semayang.
Allah, 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 berperkata dia, Allah, Allah terpuan. Memang tak dapat lah, tenang pun memang tak ada. Itu sebab kena relax betul-betul. Cari khusyuk dalam salat, kan? Dan menjauhkan perkataan yang sia-sia, yang tak berguna. Buat apa? Cakap benda yang menyakitkan hati orang, buat apa? Esalah orang Melaka, siapa cakap? Aku ni mulut dia jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Ya? Nabi baik, cakap pun baik. Nabi sampai satu tahap, bila Nabi marah, Nabi diam je. Nabi diam kalau Nabi berlalu tanpa bagi salam, maka Nabi marah betul. Walaupun reaksi Nabi itu tak nampak Nabi marah. Faham tak? Itulah tahap Nabi marah. Pernah satu ketika, Nabi datang menziarahi Sayyidina Abu Bakar. Dia jumpa Abu Bakar. Berbual-bual datang seorang Arab Badui, tak apa benda, dia tak perhati dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia hamun. Tuntang dia bagi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengah burak dengan Nabi ni, berhenti dia pandang. Bila pandang, senyap Arab Badui. Dia sambung balik burak dengan Nabi. Bila sambung burak dengan Nabi, Nabi senyum. Dia sambung masa kira. Arab Badui, tuntang dia bagi semualah. Tak apa bodoh, semua dia hamun dah. Semoga pandang selagi. Pandang senyap dia selagi. Senyap, Nabi sambung burak dengan Sayyidina Abu Bakar sambung burak dengan Nabi. Nabi senyum kali kedua. Masuk kali ketiga, Arab Badui ini dibalun lagi, tuntang dia bagi. Kali ini Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Dia bangun, dibalik balik cacian dan makian tu. Segala binatang yang ada kat kebun tu, daripada unta sampai kambing, semua sabut. Semua yang ada, daripada sabut tu, Nabi Tauhid bangun, Nabi berlalu tanpa bagi salam. Barulah sama kasadah, oh marah betul Nabi ni kat aku ni. Marah betul Rasulullah. Dia pun kejar Nabi balik, ya Rasulullah, apa yang kau marah mana? Kau beritahulah keadaan apa salah dan itu cakap jangan kau biar dan keliru. Ini terjemahan ni. Tak macam tu burak ni. Pernah cakap ni 9 nak Sayyidina Abu Bakar tu. Ya. Jadi dia kejar balik Nabi, Nabi pun beritahu. Ketika kali pertama dia mencaci maki kamu, kamu diam dan kamu sabar. Kamu teruskan berbual dengan aku tersenyum kerana aku ternampak seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu, mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kamu sebabkan kamu bersabar. Masuk kali kedua, dia hamun kamu lagi, kemudian kamu terus bersabar. Kamu sambung berbual dengan aku tersenyum sebab aku nampak bertambah-tambah malaikat yang mengelilingi kamu, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tapi bila masuk kali ketiga, kamu balas balik cacian dan makian kepada orang itu. Pada ketika itu aku terlihat malaikat yang mengeji kamu dan tempatnya digantikan dengan syaitan dan iblis yang menggalakkan kamu lagi. Apa lagi? Bagi lagi. Hamun lagi. Apa tu? Apa bagi ni? Kepala bapak semua keluar. Dan pada ketika itulah aku tinggalkan kamu tanpa memberikan salam. Itu sebab kita bila kita marah, kadang-kadang kita lepas semayang kan pun fikir, kenapa aku marah macam tu sangat tadi? Kita macam seolah-olah macam tak sadar. Sebab setan ni membisik kayak gitu. Ya, kan? Itu sebabnya bersabar tu banyak faedah. Biarlah orang nak cakap apa, cakaplah. Jangan kita cakap benda-benda yang tak elok. Bulan puasa, bayangkan. Ada 2 orang perempuan berbungak cakap benda tak elok, mengumpet pasal orang. Mengumpet, menyetorok sampai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak izinkan kami berbuka Rasulullah? Haus sangat-sangat. Punya torok mengumpet pasal orang sampai berbuka. Orang perempuan sini macam tu tak? Macam tu tak? Tak. Makna dia mengaku mengumpet cuma tak berbuka. Konon juga dia jawab dengan gurau je. Tak, orang sini tak. Walaupun tadi dia ngumpet sama selubat. Ngumpet je tu. Tinggi orang mewek. Aduh, tak cakap. Ayah. Salah pula kita tinggi. Banding dengan dia yang rendang dengan macam mana. Kan? Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jaga kemaluan dia apa? Jaga maruah. Jaga apa?
tidak terlibat dengan maksiat, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Mana dah ada bini, jagolah elok, kan? Maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari sebalik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dipikulnya dan janjinya, ataupun orang bahagia. Dia jaga amanah dia betul-betul, dia bahagia. Jadi bendahari tak ada singgit pun yang dia benarkan benda yang tak berisi. Dia tak benarkan benda yang ejas-ejas tu, tak dapat dah. Dia tak ada nak ejas-ejas dah. Mana dia? Tunjuk kan, mana benda belanja yang kau keluarkan, baru dia boleh bagi. Contoh lah. Orang pun marah kan dia. Banyak cakap macam duit mak ayah dia tu. Sebab bukan duit mak ayah dia lah duit macam tu. Dan akhirnya tak apalah, kalau dah macam ni, saya lepaskan jawatan saya. Ini pun jawatan saya dengan bahagia. Itulah. Khalid Al-Walid, Panglima Angkatan Tentera Perang. Sampai satu ketika, Sayyidina Abu Bakar kata, cukup Khalid Al-Walid, kau rehat, kau jadi tentera biasa, bagi dia ni pula jadi Panglima. Menangis, gembira. Alhamdulillah, tak payah jadi Panglima lagi dah. Ui. Beban, borek, betul rasa. Kita hari ni. Dengan ni diumumkan, ketua kampung dia ni pula. Siap kau. Siap kau. Jawatan ketua lorong pun marah. Bukan jawatan apa-apa. Bergaduh untuk benda tak ada apa-apa lah kadang-kadang. Heran betul. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali KMK Rambai. Taman apa? Rambai Utama. Oh, lagi tak ada. Sini tak ada. Saya dah cek lah, tak ada. Benda macam tu tak ada. Kau dah baik-baik lah. Apa kan gaduh? Kau tengok macam kanan duduk sama. Ada. Tengok, semua sama. Ni pangkat macam-macam. Ada pangkat tinggi, ada yang gaji. Tak ada kau tulis kat notis tu dekat banner. Dijemput hadir pada semua yang berpendapatan 3,000 ke atas. Mana ada? Golongan B40 tak boleh datang. Mana ada? Sama yang kita di sisi Allah ni sama. Malam ni, jom tengok. Yang pangkat wakil DUN pun ada. Mana pegawai wakil DUN? Mana? Ada wakil DUN mana? Dia pun duduk bawah. Saya duduk atas. Ni contoh lah. Tak nak tunjuk dia rendah diri tu. Tak juga betul kan? Sampai masuk kan, saya nak duduk bawah. Boleh nak duduk atas. Nampak? Nampak? Iya. Masa tu ada kita tengok kan. Tengok ada yang berdiri. Abang ambil, tengok duduk luar. Nampak? Duduk luar. Yang ambil. Dia takkan kira siapa yang apa kan. Tak. Tu sebab saya kata tadi. Di sisi Allah kita ni sama. Ya. Ada orang masuk korban kan. Tak ada, sama. Oh, sebab dia datuk-datuk, maka satu bahagian yang lain sikit. Tak sama kan. Satu bahagian berapa sekarang? 620. 620. Mahal ni. Ada orang cakap. Ada mahal. Memang tu harga sekarang. Nasib baik korban tak membabitkan ayam. Kalau tidak lagi mahal. Agaklah kan. Iya, dia cakap apa tu. Ada orang lagi dia kata, kat Singapura, satu korban ayam pun tak ada. Tapi bekalan ayam tak pernah putus. Dia tulis di Facebook. Kat Malaysia, korban ayam banyak. Macam mana boleh putus? Bangang punya perbandingan tu. Kau tengok berapa ramai orang Singapura berbanding orang Malaysia ni. Dia bagi sikit ke Amerika, bagi sikit ke Australia, bagi sikit ke Thailand. Tapi cukuplah orang tu. Kita ni apa? Kan? Dah lah kudung ayam tu, tengok kat pasar raya. Kopak jual lah. Apa nasib ayam tu? Cuba pergi. Yang satu tu pohon. Agaklah kan. Untuk orang yang tak pandai macam tu lah cakap kan. Jaga amanah, jaga janji insya-Allah. Dan begitu juga orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi rahsia untuk mencapai kebahagiaan hakiki ni tadi apa dia? Pertama, jaga solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu. InsyaAllah bahagia. Saya berbual dengan Datuk, dengan Datuk Seri Mahdi Bizek. Jenggut. Yang kahwin dengan Datin Eliza Elmi. Ya Allah, dia cukup jaga solat dia. Cukup jaga solat berjemaah tau. Bukan jaga solat dia. Solat berjemaah cukup jaga. Bayangkanlah. Waktu PKP COVID tu. Dia boleh pergi minta jawatan. Minta jawatan nak jadi Bilal.
supaya dia repek pergi masjid. Dia marah kat mak. Jangan ada. Duduk rumah mak yang marah. Baru dia marah kat rumah. Macam tu sekali lah. Kita hari tu jenuh. Kan? Baru tahu macam mana rasa kan. Tiba-tiba PKP. Berjuta rakyat Malaysia tiba-tiba menjadi imam tanpa tauliah. Masa tu barulah kita sadar banyak botol surah dalam Quran selain pada inna ataunya dan keluar. Ada seorang tu dia tak kisah ditutuh bersubuh isyak itulah surah tak ada kira dah. Ada orang abah tu dah sadar jadi imam lah. Anak bah ni dia orang semua tanya nak tunggu abah ke macam mana. Kita orang dah ambil wuduk ni. Tunggu abah balik. Abah tetap jadi imam. Macam tu lah. Dan betul tak kita pecah rekod tahun lepas. Tak ada siapa pun tinggal tarawih. Tu cerita lah. Tahun lepas. Kedua tahun lepas. Tahun lepas dah start boleh main tarawih. Lepas tu bila dah apa? Dah godok tahun ni. Orang dah tak nak dengar dah pengumuman. Besok raya tak. Dia dengar Menteri Kesihatan ni. Indonesia tetap raya. Dia nak dengar ayat tu. Langsung terlupa nak dengar nak bulan nampak ke tidak. Mana bulan puasa? Mana? Kenapa Malaysia raya Selasa? Brunei Indonesia. Apa lain ke nak bulan ada tengok? Semua aja kau buta kau orang ni. Marah. Sekali umum raya Isnin, marah juga. Apakah gila dia kau makan? Entahlah Ustaz, dah tak tentu dah mana lemak mana buluh. Macam mana? Tu nak ada manusia yang gemar berkeluh kesah, jaga solat. Kalau jaga solat ni, maksudnya bukan hanya kita jaga, tapi laksanakan dengan yang terbaik mungkin. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut dia. Wah dia nak semua, dia tahu dia dengar. Dan antara kita dapat saf yang pertama lagi besar pahala. Saf, dia tak nak saf belakang, saf depan. Orang tak ada mana-mana tu, saf dia belakang imam. Imam terlupa pula ayat malam tu. Dah buhara. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an dah jelah. Dia ke belakang. Ada kau ke? Kawan sekolah. Tolonglah kau belakang imam kan. Nyeliuk tak? Tapi tolong tu. Siapa suruh baca berapa banyak tu kan? Kalau kau Allah tak ada, dia lupa dah. Salah kan? Ada cerita kan? Sebab tak ada ilmu. Kan? Ataupun tengah duduk belakang imam, terkeluar pula pada imam itu angin yang tidak diundang. Kantut kan? Imam pun ke tepi. Mau farakah, belakang ke tepi. Apa jadi? Yang belakang kena buat apa? Ke depan nak ganti. Dia pula, woi batal woi kontut. Apa bando itu? Sesio kerja. Sebab ilmu tak ada. Ada seorang tu. Komat. Terus main subuh, saya jumpa KRNR. Komat ni. Allah Akbar, syada la ilaha illallah wa la syarika lah. Hamdan abduhu wa rasuluh. Sudah. Kau nak baca khutbah ke apa man? Wah gila dah ni. Aduh, panin. Sebab apa ilmu tak ada. Mana belajar? Tak tahu tanya. Ada yang tanya. Ni lembu 7 bahagian. Okay. Kalau saya boleh, saya ambil 1 bahagian. Bahagian apa saya repek lah. Haro yang punya kau. Esok lah kau. Ada tanya. Sebab apa? Ilmu. Kan? Yang kedua, ikhlas. Yang semayang ni bukan sebab pada tujuan-tujuan tu. Yang ketiga, tindak tanduk dan perangai menjadi baik, menggambarkan sempurna ibadah dia.
Semayang ngumpet laju. Kau tahu tak? Ya Allah. Kenapa? JK kita lah. Dia kalau lagi slow bisik itu, lagi mendalam rasyut. Ya kuih. Ya. Yang mau sampai pula otomatik. Aku cerita. Kan? Orang lelaki tak macam tu lah. Kita tanya, apa hal ni? Dengar-dengar je. Orang lelaki tanya tu, tahu kan? Ya, orang lelaki macam tu. Bukan perempuan sini tu. Tempat lain. Dekat Rambai Bukit. Bukan Bukit Rambai dah. Tempat lain. Okey. Jaga solat. Ya? Malahan amalan yang pertama yang akan dihisap dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhirat besok adalah solatnya. Jadi tindak tanduk perangai patut lebih baik bila kita bersolat. Dan yang keempatnya adalah niat. Mesti dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Niat penting. Sebab Nabi sebut, "Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muragaman katsiran wa sa'an." Barang siapa buat sesuatu niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Niat penting. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang niat dia berhijrah, berubah itu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang kita tuju. So kita nak apa? Itu kena penting, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya peliharalah semua salatmu, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Itu pertama, jaga salat. Kalau dulu dulu tak salat, sekarang salat. Bila kata jaga salat, dulu tak salat, sekarang salat. Dah salat dah. Habis itu, lepas salat, dulu salat lambat, sekarang salat awal waktu. Dulu salat awal waktu dah, tapi semayang seseorang. Semayang berjemaah. Semayang berjemaah, pahalanya berapa kali ganda daripada semayang seorang? Semua, sebulat suara. Tak ada yang berbeza pandangan tu. 27, katakan. Tak ada sampai dalam 20 lebih lah Ustaz. Tapi tak ingat berapa, tak ada. 20, tapi tak lebih 30. Tak ada. Kan? Semua tahu. Tapi tetap tak ramai. Sebab apa? Sebab pahala tak nampak. Cuba kalau 27 kali ganda tukar jadi RM27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok nama kat RM27. Kalau macam tu lah agak macam mana? Ponoh tak sampai sembahyang? Ponoh. Tak payah rojo lah. RM27 satu waktu. Kan? Bayangkan kalau 5 kali dah berapa? Ya, masa tu mulalah orang perempuan kat belakang tu berak. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu banyak duit kau. 2 minggu renden baru tahu ha. Datang kan. Jiran dan tak berguna betul. Dia tahu ada cakap nak kongsi lah sesama. Ustaz hari cakap tu tetap tak tahu. Baru nak datang, baru dah tahu. Tu perempuan nak punya berak. Orang lelaki lain, dia tak bincang soal remeh-temeh. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Soalan tu dia tanya. Ditahan di motor imam, imam cakap. Imam dapat berapa? Imam cakap. Imam ni jadi zuhud. Imam ni jadi modal. Alhamdulillah. Ada. Imam cakap lah. Kita kena telus. Memang ini soal duit. Imam cakap. Dia kalau lupa-lupa tu kurang lah sikit. Tapi kalau khusyuk tu lebih, kalau malam tu penghayatan tu lebih. Tapi tahu tak, ini contoh tahu pun tak lagi lepas RM10. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Sebab dia duit. Tapi masalahnya 27 kali ganda bukan RM27, lagi banyak, iaitu 27 kali ganda daripada pahala sembahyang seorang. Berapa kali ganda bergantung solat kita. Dengan tahap tu, sayang, jaga solat elok. Yang kedua, tidak membenci. Janganlah kita benci seseorang atas apa juga benda yang dia buat kat kita.
Dibaca sampai hati kau. Macam mana? Contohlah, orang pinjam duit kita 2,000 tak bayar, dah 10 tahun kita marah dia. Tapi kita terlupa dalam pada dia menipu kita. Rezeki kita tu murah, ya, ambil lah. Tak adalah sampai kita menyarap kita pergi jalan tu minta duit orang, tak ada. Tapi kita tetap nak sebut mana sebenarnya ujian. Yang kena tipu kita. Macam mana boleh kena tipu? Codik-codik kena tipu. Dia pandai betul, dia pusing pengajaran tu kita. Jadi kita jangan benci ke orang. Nabi ajar kita jangan bencikan kepada orangnya, bencikanlah kepada perbuatannya. Ya, ni ya. Orang tu mungkinlah dia jahil kan, tapi harapan kita janganlah kau pakai orang lain lah macam tu. Akhir zaman ni memang salah satu tanda orang yang memberi hutang sogan dengan orang berhutang. Kita tengok dia nak minta ke tidak, nak minta ke tidak, belok lah tukar sport ring mana. Telefon baru tukar canggih ni. Minta lah. Assalamualaikum mak, salam. Mana tu? Ini alam macam mana? Cakap je lah. Jadi ingat tak bang, saya ingat saya nak minta balik lah. Kalau pek, membayar lah balik hutang abang dulu, yang 500 dulu. Ada kau hutang kau? Itu yang susah tu. Dia tanya kita balik. Ada kau hutang kau? Oh, mak hutang betul kan? Itulah dari manusia kan? Sabarlah tuan ingatkanlah dia. Tapi orang yang memberi hutang wajib ingatkan orang tu. Jangan kita biarkan. Lepas tu kita marah. Mungkin orang tu terlupa. Cakaplah dia nak ingatkan dia. Friendly reminder. Kau pinjam dan dah 10 tahun 500, kalau ikut interest lah. Ikut interest. Jangan macam tu. Ya. Sebenarnya orang tu kalau bayar balik duit kita setelah 10 tahun tak sama nilai. Orang yang tengah susah dapat RM500 kita bagi pinjam. Dan bila dia bagi balik kita RM5,000 pun tak sama dengan RM500 tu bila dia dah sunat. Sebab kita bagi dengan tahap kita pun susah. Itu kadang-kadang orang terlupa. Orang yang meminjam daripada orang dengan niat tak nak pulang. Nabi kata, orang yang meminjam dengan niat tak nak pulang, akhirat besok dia akan dihimpunkan bersekali dengan penyamun perompak pencuri. Sebab penyamun perompak pencuri ambil harta orang memang niat tak nak pulang. Jadi berbeza dengan orang. Dan dalam satu hadis lagi, kalau orang tu meminjam sengaja tak nak bayar, dia mati syahid, Allah hidupkan dia balik, dia mati syahid lagi, Allah hidup dia balik, dia mati syahid 3 kali, takkan masuk syurga. Main bab hutang. Tapi mana yang belum settle kan sampai. Macam tu. Satu lagi, jangan kegaduh lama nak. Minta maaf ya. Dua bondo paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Dua-dua susah. Tapi itulah yang paling mulia di sisi Allah. Minta maaf. Kenapa aku minta maafkan dia? Bukan salah aku. Itu ayat biasa. Kenapa aku minta maafkan dia? Aku pak saudara. Dia anak buah. Kan? Satu. Aku ketua, dia anak buah. Aku belum minta maafkan dia. Apa cer? Sebenarnya tak kira siapa salah. Tak kira muda tua. Minta maaf sebab lagi tua kita, lagi copek kita dijangkaukan mati dulu. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Minta maaf tu sebab tak nak ada benda tak settle dengan orang. Aku minta maaf banyak tak buat salah dengan kau. Pakcik minta maaf. Kalau pakcik buat salah silap dengan kau, kau maafkan tak ni? Ya, maafkan. Ya pakcik, saya pun sama minta maaf. Yalah, dah lah tu. Kita ni bersaudara. Besok mati. Soalnya mati. Sebab sampai minta maaf. Dan yang kedua, semua maafkan. Siapa boleh pilih? Aku boleh maafkan, tapi bukan dia. Wah, faham tak? Dia boleh pilih pula orang boleh maafkan. Dalam ramai-ramai orang, dia je tak boleh. Jangan macam tu. Minta maaf dan memaafkan. Dia ada satu syarat. Nak minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syaratnya.
Ramai orang, aku boleh maafkan dia dengan syarat suruh dia datang jumpa aku dulu. Percayalah, jumpa, minta maaf, tetap tak settle, dia akan buka duit cerita. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, bayar dulu duit aku. Janganlah tak syarat. Nak baik ni tak ada syarat. Walaupun kita tahu dia berhutang. Kau yang hutang aku tu tak apa, terserah lah kat kau. Ada duit sok kau bayar lah. Kau tak ada duit, aku dah buat macam mana tu, aku nak cokik kau pula kan. Tapi kau boleh bayar. Andai kata aku mati dulu, kau tak sampai bayar kat aku, kau bayarlah ke anak cucu keturunan aku. Contoh lah cakap. Jadi mana kata, aku tak nak letakkan syarat kemaafan ni pada. Ya. Itu sebab orang perempuan minta maaf dengan suami setiap hari, setiap malam minta maaf. Abang minta maaf tau, kalau saya buat salah hari ni, confirm ada. Kenapa orang perempuan sama orang perempuan senang masuk syurga? Orang lelaki tak payahlah, dia ego. Tapi bila perempuan nak minta maaf, minta maaf tau kalau buat salah apa-apa. Orang suami yang belagak lah, tahu tak apa. Oh mak, inilah peluang aku kan. Yalah abang pun sama, minta maaf ya. Macam tu baru tu hari-hari minta maaf. Menurut kajian di Malaysia ni, lelaki mati dulu. Tak tahu apa. Kita tak pernah dengar persatuan bapa tunggal. Persatuan ibu tunggal banyak kan? Ibu tinggal lagi banyak. Ya. Orang perempuan minta maaf. Ini tak dijamak dosa tu setahun. Tu yang pagi ayu tu. Ya. Tapi sebenarnya salah tak ambil dik suami tanpa pengetahuan? Salah tak? Orang perempuan salah tak? Banyak betul duit kita ambil dah. Minta lah, jangan ambil-ambil ya. Melainkan dalam kes-kes suami yang kedamut. Kedakut campur komut. Apa nafkah, apa pun tak bagi sampai nak mati bona lah. Boleh ambil duit. Ambil sekadaran untuk hidup. Bukan, oi, paman nak ambil separuh tak perasan orang tua ni lah. Jangan. Kau tak tahu tu duit madrasah tu. Duit kutipan ni balon ni. Mampu lelaki nak ganti balik kan. Ya. Itu macam kisah Abu Sufyan tu, tajuk lain lah ya. Jangan kita membenci. Jangan membenci. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, bermaksud orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang ketiga, tunaikanlah zakat. Zakat. Zakat ni jangan ingat zakat fitrah aja. Zakat harta, zakat emas perak, zakat simpanan, zakat pendapatan. Semua tengok. Ketika tidak mampu berzakat, itu bolehlah. Kalau kita memang tak masuk kategori sedekah lah, mana yang boleh. Nabi dah sebutkan bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Banyak musibah hari ini kan. Jadi tiba-tiba ada penyakit yang polik-polik dah banyak sampai. So banyakkanlah bersedekah. Berapa lama dah kau duduk kat taman ni? 10 tahun. Sampai tak 1000 semangat gitu. Kat madrasah ni. Sampai nak? Mana? Macam mana kan? Online pun tak bawa. Bank, select bank. Apa bank ni? Bank Islam. Bank Islam 05 012 0100 bla 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 bla. Bank Islam membuat account bank. Description, doakan saya kaya. Buat main. Doakan saya kaya. Amal RM1. Tu tak tahan tu. Tangan amal RM1. Tak terayul. Bila nak capai 1000 tu? Kan? Boleh lah kan. Sepatutnya boleh. Kalau hari-hari bagi kan. Itu dengan koman betul. Belum sempurna dalam surah Ali Imran ayat 92. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Contoh lalu tabung, buka wallet, ada 2 lain, RM5 dengan RM100. Bagi RM5 tu sebab kita cukup sayang RM5 tu. Ya, RM100 tu tak sayang Ustaz. Kalau lagi nak belanja, siap lah. Itulah. Itu alasan yang dia bagilah.
Kalau terbagi dalam lolak-lolak ngantuk, zap bagi tak. Dia ingat dia bagi RM5. Tengok dalam wallet tengok RM5 ni. Jangan pun nak tabung teman. Mana tabung? Anu tabung. Haru dah kan. Lolak lah dia. Tak perasan. Sap dia. Dia sangka kan dah bertukar. Allah tak nak izinkan tu. Ditunggu sampai orang semua balik. Jadi alam toy orang lah mam ya. Saya silap sokah tadi tu. Orang silap sokah boleh silap kau. Aduh, orang macam tu. Bagilah. Sebab apa kalau kita kodok-kodok pun akhirnya 100. Yang kita bagi dalam tu kita punya insya-Allah kalau kita ikhlas. Tapi yang kita simpan, yang kita tak bagi 100 belum tentu kita punya. Keluar, start motor tak mau. Pahala ni. Minyak dah habis pun. Petron punya. Habis masa tu RM15 si minyak. Lepas tu baru nak keluar, pancit lah saya. Cak lah, pancit pula. Tukar tiup. Dia masih lagi pakai tiup, bukan tubeless. Pakai tiup lagi. Tak letak chewing gum, tak mau dah. Tak mau dah. Tukar, dah tersumul lah. Tukar, tambah lagi RM25. 25 boleh. Dah habis RM40. Tinggal 60. Baru nak start motor. Tang, telefon ni. Hello. Bang, jangan lupa bang. Boli ni abang. Pergi dekat kedai yang nombor 66 terbalik. Saya tak nak sabut sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Sebab tak taja. Kalau dia nak sabut nama yang betul-betul, so dia taja sikit sponsor ceramah ni. Contoh abang ni. Boli bawang, boli topuk, habis lagi RM50. Dah tinggal RM10, RM50. Dah tinggal RM10 ya. Keluar kedai. Bang, itu kau pinjam duit RM10 tak ada? Habis satu. Mana kita punya? RM5 tadi. Satu lagi jangan sabut-sabut. Kau tahu tak masjid yang handal tak? Masjid yang baru buat. Kau tahu berapa harga? 6.5 juta. Yo. Kau tahu tak duit jangan ada dalam tu? Berapa lagi? RM5 ada. Ya. Dah RM5 kau cerita pula. Habis. Jangan cerita-cerita. Jangan dibuka-buka dah benda yang kita dah bagi. Ya. Jangan ikut-ikut. Cuma perempuan lah. Bergaduh sikit sabut. Baik dia bang. Puas dah. Dulu abang ingat lah waktu orang susah ni. Duit siapa pakai? Pahala habis. Malaikat padam. Main bagi pinjam RM5,000 habis. Jap. Hari baik kopi tu bang. Darah kopi tu je. Habis. Pahala baik kopi patah. Apa lagi kan? Abang dulu tu pun susah ni nenek. Siapa tolong? Abang sakit belakang tu. Ingat tak aku picit? Nia bang. Habis. Pahala picit habis. Saya lahirkan 7 anak tak bang. Pahala beranak yang sama-sama habis. Jangan ungkit rugi orang perempuan. Lu nangis sikit tu. Saya pun saya tak buat tak bang. Berkorban habis. Ngungkit habis. Jangan. Biar malaikat nak catat ke tak dapat. Sampai ada abang macam-macam sampai untuk abang. Pokoknya lu fikir sendiri contoh kan, jadi tak habis cantik lah. Dia tersuruh fikir sendiri. Adalah. Iyalah. Dia tak sebut, jangan saya sebut. Tengok orang lelaki. Mana dia ungkit-ungkit? Bila bini ungkit dah senyap. Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula konjo. Macam tak ada apa-apa nak buat ni. Macam tu lah kan. Itu sebab orang lelaki dengan perempuan ni jago elok. Iya. Perempuan ni jago, insyaAllah tak mengagam dia tu. Untuk perempuan ni. Kan? Dan perempuan kan? Perempuan jago elok. Oh perempuan ni kau tanggungjawab perempuan ni dua. Jangan, dua je tanggungjawab perempuan. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Itu saja. Pegang ni lelak ni. Sampai salin tak? Komeh rumah, basuh pinggan, basuh kain, bosarkan anak, ngajar anak, semua kena lelaki. Dah orang kot. Memang iya pun.
Cuma lah. Cuma orang perempuan dengan penuh rela hati memangku tugas suami, buat kerja-kerja ni semua, walaupun tu tugas suami. Itu sebab orang perempuan kalau tak mungkin macam ni, pahala syurga terus, tak ada orang blok. Jadi orang perempuan cukup-cukuplah menangis kerana jantan, cukuplah. Ya. Suami kata on tak on? On. Saya faham. Faham. Ini panik lah, esok lah, digeri lah, hantar lah, tak ada mood lah, minggu pun. Dia hit dengan laki-laki pun hit diri. Masalah. Cuba, abang, relax. Layan suami dengan sebaik mungkin. Abang, jumpa minum bang. Macam ni lah level lah. Cawan siap lapi. Itu baru level. Oh, suami pun. Alhamdulillah. Saya kosong hari ni. Contoh. Macam tu lah adab. Ini bagi suami. Bang, minum bang. Ingat kelab malam bang. Orang tu dulu. Kepantangan tu bagi cawan tak ada alih. Nah, ni adab. Dah lah, ni tutup lah bang. Steady. Iya. Orang perempuan. Nabi kata jaga semayang, jaga poso, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam. Kan sawana. Orang lelaki mana tak? Lelaki tak boleh pilih pintu syurga. Tapi masuk untung. Semua kau ni. Termasuk yang bercakap ni. Faham orang perempuan? Orang perempuan senang masuk syurga. Ni semua gamak. Sebab debat. Asyik menangkan lelaki. Baru perempuan. Tak, ni minta orang perempuan ni. Orang perempuan senang masuk syurga. Faham ya? Faham tak? Marah. Mulai hari ni, apa lelaki nak buat pelantar. Setuju. Orang lelaki ni fikir dia macam tak. Nak setuju tu untuk benda-benda yang baik. Boleh? Boleh tak? Kahwin baik tak? Adalah kan. Baik kuih dah lama jual. Baik berani tak ada. Baik berani dah ada. Baik berani dah ada. Tapi dah ada depan mata pun tak berani minum. Itu tak tahan dah. Aduh, hai. Adil ni tak semestinya kena lebih. Dengan seorang pun belum tentu lelaki boleh adil. Ya. Jagalah yang tu elok-elok. Ya. Jagalah elok. Orang lelaki kadang ngomong, saya nak lelaki. Saya kena utamakan mak saya, awak faham? Betul? Tapi dalam bab nafkah, salah guna ayatnya. Bab nafkah tetap kena utamakan isteri dan anak-anak baru mak. Ya. Yang mak jangan susahkan pelaknaan. Aku ni mak kau. Aku yang lahirkan kau. Semua dia baca. Tetap anak lelaki, tetap anak-anak, tetap kena layan baik mak ni. Tapi tak nafkah. Tapi Ustaz, kalau gaji saya ngam-ngam je, takkan saya nak bagi isteri saya je? Kau patut fikir sebelum kau kahwin. Bukan dah kahwin baru fikir. Mendingan kecemasan darurat. Yang bulan ni bang tak dapat bagi duit banyak. Kenapa bang? Mak tak sihat. Mak kena operate bulan ni. Mak nak pakai duit rawatan mak tu abang mengikat mak. Abang, mak bangga mak saya juga. Drama sangat. Mak bangga mak saya juga. Tak apalah. Suami dapat redha isteri tu. Yang penting. Tak ada. Bahagian saya nak juga. Mak tahu bini tu. Kan? Tapi memang mana boleh minta. Itu hak dia. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, tanam-tanaman, dan berikanlah mereka berita gembira kepada orang-orang yang
sabar banyak-banyak. Ya. Kemudian menjaga kemaluannya. Perbuatan zina dengan benda-benda yang polik-polik lagi hari ni legebut. Saya tak nak sebut direct. Kena ban pula, dia kan tak boleh keluar kan. Kena block pula semua orang kan. Legebut. Faham tak kan? LG bird. Warning tu yang melampau. Surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala begitu. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai manusia, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Betul melampaui batas. Tahu pakai sanggup pergi Thailand nak sembelih ayam. Mau nyembelih ayam ke Thailand. Faham? Naik tingkat atas. Cari disembelih tu, dikojorkan ayam tu cukup. Sebab ke Melaka dia elok sampai ke Thailand tentu pakai. Turun daripada pusat penyembelihan tu. Ada yang confuse. Apa cerita ni ayam? Dia pergi pusat penyembelihan ayam, tadi kojorkan ayam tu. Keluar dari pusat penyembelihan ayam tu, perut dia lapar. Dia boleh tanya, "Kek mana nak cik roastan dan halal?" Kan polik ngojorkan ayam tu, dia tak fikir. Tak menterdarah cari roastan dan halal. Jadi melampau tu, bawa belanja mahal sanggup. Pergi sana, Thailand, Jumui, air clear, tapai, melampau. Belum cerita lagi anak-anak yang menderhaka kepada mak dia. Salah satu tanda akhir zaman, tanda-tanda nak kiamat, seorang ibu menjadi hamba pada anak dia. Anak menjadi tuan kepada ibu dia. Betul tak? Dah kan saya dah bayar mak 500 bulan. Jaga je lah budak tu. Banyak cerita pula. Mak kau kerja dengan kau ke? Tak. Kita minta tolong mak kita ni. Kalau betul pun kita minta tolong mak kita jaga, kita bagi 500. Mak ni bagi bulan-bulan ni mak bukan nak bayar harga mak dia, tak ada. Tak terbayar jasa baik mak. Mak jaga saya pada kecil sampai ke besar. Ni sekarang mak jaga anak saya. Terima kasih lah mak. Macam tu. Banyak cerita mak. Bukan saya tak bayar mak. Kalau tak cukup, mak cakap. Oh, iya. Tu melampau tu. Itulah tanda melampau. Tu belum cerita lagi yang senapang sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang kan? Dah elok-elok pakai KLA, pakai jubah, sampai ke airport, pakai apa-apa yang dekat Makkah, pakai toko. Siap cabar, tak ada apa-apa jadi pun. Langsung PKP tak mau betul. Apa cakap apa tak jadi. Tapi saya dipahamkan tu bukan orang Malaysia, orang Thailand, orang Australia macam tu lah. Saya tak ada hati pun ambil apa lah kau apa, suruh balik. Peduli apa kan, cerita apa. Jaga kemaluan gitu. Dia jadi tak malu tau, tak malu. Buat benda tu jadi tak malu, boleh tak? Bila orang tu dah hilang rasa malu, dia rasa okey dengan benda tu. Parah. Yang wartawan pula satu. Dia satu kali tu keluar dalam surat khabar, buat liputan kehidupan dia berkahwin dengan, ada seorang ni pula, seorang ni yang dah transgender berkahwin dengan lelaki Mat Saleh. Saya interview dia, tak ada tajuk lain. Kau nak interview, kau nak mengalakkan kau. Bahagia juga sana. Dua-dua jantan tu. Senapang. Balago raket. Aduh, warning pula. Nak macam mana? Tanda-tanda kata teman. Anak itu kita tengok media sosial, budak dia boleh sepak ayah. Dia sepak habis lalu Zam dia sepak ayah. Tapi minta maaf cakap lah kalau saya cakap ingat kok salah dengan suatu, minta maaf lah. Satu soalan yang orang tua-tua dulu selalu tanya, siapa ajar anak kau ajar tu ya? Dia bukan tiba-tiba nyepak ayah tu. Daripada kecil apa kau ajar? Macam tanggang. Nak apa? Bagi kan?
Jadi sudah tu sebabnya didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama kata Saidina Umar. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun kedua layan anak seperti hamba. Bagi dia kerja. Suruh dia tolong itu. Basuh kain kau, basuh pinggan kau. Apa ni, suruh dia uruskan baju sekolah dia. Komeh, buang sampah, boli barang. Tolong mak ayah berniaga. Hamba. Bila hamba, bukan semua benda dia nak kita boleh bagi. Lepas 14 tahun, layan anak seperti sahabat. Kita bersahabat dengan dia, berbincang banyak dengan dia. Tu Saidina Umar tu, ini dilayan anak tu macam raja sampai umur 20 tahun. Mengajar anak. Dulu tak banyak cerita, sekarang banyak cerita lah. Dia pun dengar ceramah. Kan? Kemudian bersikap rendah hati, jangan kita berlagak, jangan kita sombong. Sombong ni penyakit yang berbahaya. Sombong ni perangai siapa? Sombong ni perangai apa? Syaitan. Kadang-kadang, dan bab sombong ni pula dia ada 3. Ujub, riak, takbur. Tak sampai saya nak cerita semua malam ni. Jadi makna confirm kena panggil lagi. Basuh-basuh lah. Untuk tajuk tu saja. Ujub. Dia masuk semayang. Tak ada orang sampai. Aku dah berapa malam dah. Aku paling awal dalam hati. Ujub. Allah Bismillah. Tak ada orang bunyi sliding. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Berbunyi pula dia baca tu. Biar orang tu dah ada orang sampai dah. Dia nak tunjuk dia dah sampai. Riak. Bila dia bercakap tak kebuk. Kau perasan tak siapa paling awal datang ke akhir ni? Memang kau lah. Ya kau. Lah aku ingat baru hari ni. Agak kan. Dia azan pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadap lah suara dia sendiri ya kau. Dalam hati. Iya, rendah hati. Jangan belagak, bodoh semua sementara. Suami, isteri sementara. Isteri saya yang paling pandai masak asam pedas tau. Tak ada siapa boleh lawan. Saya tak main nak makan kedai ni. Saya makan kat sana, kat rumah. Terhidang, sabda. Esok tu sama orang makan kat kedai dengan kita. Kau? Rumah dah meninggal semalam. Cakap apa? Suami I bagi I 2K sebulan. You ada? Lah kan. Suami I bagi I 2K sebulan. You ada? Ada tak? Tak ada kan? Besok tu dijoget lelaki mati tercakit sudu. Abang! Habis mati. Hilang 2,000 sebulan. Cakap apa? Tak usah belagak. Kedua, duit. Harta benda. Dulu kita tengok rumah kat Melaka ni. Saya ingat masa saya belajar kat UiTM kat London, Alu Gajah Melaka. Lendu. Bila naik bas tu, lalu kat bakal besar rumah ni, lawa rumah. Aku ada duit, so aku nak buat rumah macam tu lah. Cakap dengan kawan. Hari ni peduli punya nak abang. Berlama rumah lagi lawa hari ni. Kita buat rumah, kita rasa okey dah. Ada rumah lawa naik lagi. Naik lagi. Akhirnya sementara sifatnya bukan bawa masuk kubur. Kereta lawa, berapa lama lawa? Lawa kereta kau. Seminggu tak peduli lah. Motor cantik apa? Berapa lama? Orang tak peduli apa itu. Sementara sifatnya. Telefon boleh telefon baru. Balik rumah dah keluar model baru. Balik rumah, kalau tak sampai esok dah keluar model baru dalam TV tak? Dah keluar yang baru. Siapa? Beli kereta. Dah keluar yang baru. Saya ni susah naik kereta besar. Sampai ya. Naik kereta kocik. Payah. Samsul debat. Azia naik. Payah. Susah hidup sekarang. Potak. Aduh yang nak cakap. Aduh. Saya okey. Saya ramah naik Azia ni. My favorite car. Ada yang besar yang kecil ni sudah selesa pergi ceramah. Sampai perlis pun. Ya. Kau bawa family ni tu ayo. Gila-gila ambil oksigen. Ngah kau pula ngah apa? Tahu kan. Saya ceramah ke Kuantan untuk TM, syarikat TM.
TM net. TM. Okay, hotel butik Kuantan. Daripada Seremban ikut jalan Bahau sampai apa ni, Bandar Baru Sorting, Tawi ke Keratung, Muazzam. Sampailah ke Kuantan. Sampai ke Kuantan berselumak kereta tu. Saya cakap dengan asisten, beri kopi basuh dulu kereta ni, dah habis kan, kau ambil lik ke sini. Okey bos. Saya pun turun. Yang menyambut satu pegawai TM menyambut, steady Ustaz. Dia jauh datang naik Grab. Oi, kereta aku tu. Grab kabar. Sam betul. Aduh, payah tu. Tu belum cerita dekat apa ni, Banting. Chania ni sakokok jaga parking. Kereta macam mana ni? Naik Azia, tak ada bagi masuk. Bulu ke batu. Saya bawa penceramah, dia pun tunjuk, oh Ustaz, macam ni abang apa? Aduh, payah betul. Naik kereta besar, belagak, ada pausa kata, payah. Aduh, yang penting, Billy ada apa cakap. Kan, membuat rumah, tolonglah jangan naik motor hantar segi kerja. Makan duduk tudung tau. Please. Koci hati lelaki. Memang naik motor ni senang macam ni. Kalau tak nak berkodut, sangkut ke hanger, program. Naik motor, kan? Sampai ke tempat kojo, pakailah. Iya. Tak payah kita belagak, bonus sementara. Tu kedua, dari segi harta. Ketiga, kedudukan sementara. Kita dah cerita tadi, sementara. Saya dulu masa kerja kan, daripada penolong pengawal jadi jumlah pengarah, jadi pengarah. Kita rasa tak ada dah kan, masa-masa mana. Sampai masuk kita kena ambil keputusan. Tak boleh ni tu. Ya. Dah tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah kau ceramah part time. Banyak dah. Saya ambil cuti tambah gaji setahun. Tak cukup 1 tahun, bos dah panggil kerja balik. Banyak kerja ni, balik kerja balik. 9 bulan. Lepas tu tengok dah terlalu banyak, saya kata tak boleh. Saya kena decide. Nak kerja, nak ceramah. Pilih. Pilih lah ceramah. Itu yang kita jumpa selalu. Alhamdulillah. Tapi masuk PKP tu, haru kan. Orang tak nak uji gitu. Padan muka. Tak boleh keluar semua. Dah haru. Saya tak pernah pasang mana ni. Ceramah untuk Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Malaysia. Tokan sepun berlari. Itulah telefon, itulah juga buat live, itulah dia. Tuntang, ceramah 2 jam. Rupa kamera tak on. 2 jam. 2 jam lah. Parah tu. Oh, yang orang yang Putrajaya pula tak start lagi ni. Yang PA dia telefon, PA saya telefon pula. Kita tak nampak. Dia kena sana. Aduh. Sudah potang tu, saya baik potang tu tak ada program, ceramah sekali lagi. Baru on. Tapi cara tu macam pengumuman nak poso lah. Pada hari ni, jelah kan. 2 tahun saya punya takut jolok kat mulut. Jolok hidung. Takut betul saya. Saya cukup takut jolok hidung. Swab test. Jangan aku kena COVID, ya Allah. Alhamdulillah tak ada. Ada program-program ke Astro. Ada beberapa program yang memerlukan kita swab test, colok hidung baru boleh masuk. Saya kata kau cari online. Dan tak buat TV, tak apa. Saya tengok Instagram ada budak kena jalan mengumpul-ngumpul lah. Memaku ni dah gila betul. Orang ni pula share untuk tahu pula. Sekali nak kena pergi umrah, tak boleh lah. Bulan 3 tu saya pergi. Lepas tu malam. Besok nak kena swab test. Malam tu baru matilah aku macam mana. Pergilah drive-thru naik kereta kan. Sampai dekat lorong belakang klinik tu, sampai drive-thru nak buat swab test. Saya buka cermin, rendah pula jururawat ni. Dia menang saya jenis. Wah ni boleh gadak kan. Saya kata kau tunggu situ. Kau tunggu aku turun. Dah turun, nurse yang India. Dia kita akan rasa macam tak selesa sikit lah ya. Tapi tak lama lah, dalam
Kau jolok lah, kau berbunga ni apa? Dan tak takut ni. Dia tak jolok tu tak apa. Dia pusing ni mana apa hal? Umat. Alhamdulillah negatif. Nah, negatif. Wahal masa tu berema saya semua. Saudara saya, mak saya, adik saya semua kono. Alhamdulillah saya negatif. Lepas saya pergi ke Mekah. Balik itu pula Kerajaan Arab Saudi dah longgarkan SOP. Lepas itu tapi kena buat jugalah test helio tu. Yang datang pegawai Arab tu solek bibi. Negatif. Semua negatif. Wahal yang sebilik dengan saya tu. Dua lain tu, helio dia dua lain. Dia dah ramam. Ya, masa kau COVID ni dia sebilik dengan saya tak tukar pun. Solek bibi negatif. Dia boleh balik kan negara sonang dia pun tak nak tahan gitu kan. Apa sampai ke saya dah sonang hati sampai ke lagi sebelum cop pasport sepanjang-panjang Kementerian Kesihatan Malaysia dia siap dengan batang ni kau. Alhamdulillah satu kapal terbang positif. Kecuali Samsul Iman. Saya negatif, saya 5 hari kuarantin. Alhamdulillah, doa orang ramai kan, alhamdulillah. Tapi tak nak saya sudah harap-harap janganlah jolok gila ni. Ambil LU sudah lah. Kan? Bodoh, nakutkan orang je. Selalu memberi, seterusnya. Nak bahagia hakiki, selalu memberi, bersedekah. Banyakkan bersedekah. Nabi kata tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Memberi lebih baik pada yang menerima. Yang begitu juga Nabi pesan, banyakkan melihat di bawah dan melihat di atas. Kerana melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jadi mana minta nombor akaun madrasah, bank in, transfer, sah fikir-fikir lah. Ada orang tu di dalam kubur, lapang kubur ni. Dan tak adalah baik benar lapang lah. Tak adalah lapang benar, lapang sikit. Apa lapang ni? Malaikat menjawab, sebab dulu kau pernah sedekah RM1. Ikhlas masa tu. RM1 cerminnya lebar lapang kubur. Kalau dan tahu dan bagi semua waktu dan tapi dah tak lebih. Baik bagi pada sekarang. Tanya, sedekah paling senang makan. Paling senang. Tak ada siapa daripada sini tanya. Samsul debat goma makan apa? Samsul debat tak goma nasi goreng ni. Tapi dah ada tu tolak lah. Tak contoh lah. Cuba tanya. Ni nak tanya Samsul debat goma makan apa? Dia senang kan telur dadar. Iya kau. Okey. Sokah lah telur dadar malam ni. Ya lah. Tapi malu iyo. Ada yang tanya, Mam, tolong Imam cerita malam ni agak-agak lah. Bajet berapa ramai? Contoh. Berapa ramai jamuan malam ni? Target berapa ramai malam ni jamuan ni? Berapa? Kita target 250. Macam tu lain kali lah. Tak jadi lah. Dengar 250 tu tak jadi. Tuhan ni nak sedekah makanan tadi. Berapa? 250? Lain kali lah. Jangan macam tu. Tapi janganlah penakut pun. 250 tak apa, saya bagi sebiji temikai, potong 250. Apa tinggal kan? Aku takut tu. Sikit lah, ni ada temikai sebiji, mana yang sampai, mana yang dapat lah. Macam tu kan? Malam ni bungkus itu. Kita target 250. Kalau ramai datang, jangan kau cek hati, tak dapat. Tahniah kepada madrasah boleh siapkan makanan bungkus. Saya jangkakan sebelum keluar ni pun habis ni. Tak ada ya, jangan ambil dulu tu. Sedekah ke masjid. Sini madrasah boleh sembahyang Jumaat ke sini? Sembahyang Jumaat. Janganlah syik-syik pisang. Upgrade. Anggur. Macam tu. Anggur jangan letak belakang. Depan jangan letak. Depan lah. Jadi masa salam imam, potik sebiji. Ini letak belakang. Masuk dah khutbah gitu. Pada semua jemaah, jangan asyik lelaka mengajarkan anggur dengan kapal. Ingat orang kemudian. You jangan anggur. Memang tak mengasuh lah orang kenyan. Kita duduk sah depan. Tak mengasuh kita dah. Cubalah kan. Kemudian, hindari permusuhan. Sedekah tadi, sedekah makan paling senang. Ya, itu sebab macam buat kedui tahlil kan.
Pedulikanlah orang yang salah hari bulan ni. Pedulikanlah. Siapa buat tahlil dengan aku? Buat tahlil dengan aku? Memang zaman Nabi tak buat tahlil, tapi zikir tu buat. Doa memang dianjurkan. Dua pahala paling besar dalam kunci tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Kita bagi makan niat. Sebab apa? Betul tak Nabi ajar? Kalau arwah ni dah tak ada, kalau mak ayah kita dah tak ada, buat baik pada sahabat-sahabat dia. Ada tak sahabat dia datang tahlil? Ada. Bagi makan semua. Niat untuk arwah. Susah. Coy Yasin dengan aku. Tahlil dengan aku. Baca Yasin 3 kali malam minggu ucapkan dengan aku. Semua dengan aku. Zikir lepas semayang dengan aku. Yang tengok bola kalau mamak tak semayang semua juga. Agak macam tu lah kan. Tak ada lah. Baca Yasin kat kubur tak boleh, haram hukum kan. Tapi tak baca Yasin dia macam apa? Macam surat khabar. Itu semua lah tu. Benar elok. Benar baik orang nak buat. Nabi kata malam ni 10 Syakban tu hidupkan dengan amalan. Kalau nak baca, cuma jangan diwajibkan, itu saja. Mesti baca, kan? Itu tak boleh. Baca. Tak boleh 3, mesti 3 kali. Itu tak boleh. Kau rajin 3 kali. Tak sekali boleh. Kau tak rajin ni sekali tu. Yasin. Sukallahu lazim. Boleh tak? Boleh. Kita tak ada guna hidup tu. Bermalih dulu ya. Dan seterusnya, pesanannya dalam nak mencapai bahagia dunia akhirat, sabar, syukur, ikhlas, redha, tawakal kepada Allah. InsyaAllah. Bila kita ada ni semua, InsyaAllah. Sabar, syukur, apa tadi? Ikhlas, redha, tawakal kepada Allah. InsyaAllah. Bahagia hidup. Orang sabar bahagia. Mak ayah kita dulu. Mak ni baik pada orang tu, dah buat kita macam-macam. Apa mak baik pada kedui nak buat bahagia orang tu macam-macam. Biarlah dia. Mak. Sabar. Bahagia mak kita bagi sudah. Anak-anak semua menjadi. Kan? Redha timur lah. Buat macam mana. Kan? Biarlah. Hilang duit mak ni, mak boleh relate. Buat macam mana lah hilang. Kau bising-bising bukan bila pek. Redha. Ikhlas. Ikhlas ni tak harap dah balasan orang. Terima kasih orang pun tak harap. Tawakal. Syukurlah dengan apa yang ada. Seperti mana disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 20, disebutkan barang siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat, maka Allah akan menambahkan keberuntungannya itu. Siapa yang kejar keberuntungan akhirat akan dapat dunia kan. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi pernah nak kejar dunia apa sikit je, akhirat langsung tak dapat apa. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Malam ni kan kita kejar akhirat ni, dengan macam semua akhirat. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menunjukkan, mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ini taman syurga ni. Taman syurga. Betul tak? Tapi Alhamdulillah ada rezeki. Dah sebut dah. Walaupun ada makanan. Tak ada masalah. Dapat juga tak ada. Apa sangka? Si beriani lah tu. Ya, syukurlah. InsyaAllah Allah bagikan. Allah janji apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Syukur Allah lipat gandakan. Apa kita takut? Kan? Jangan bergantung pada manusia. Bergantung pada manusia kita akan kecewa. Kebahagiaan yang hakiki adalah mengejar keberuntungan akhirat. Ya? Betul Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia paling kaya.
Sebab mak ayah kita dulu senang hati. Kereta tak ada, naik basikal tak ada. Jalan kaki jauh, relax ada. Senang hati. Allah, dapet pula ikan koring yang apa, ikan seluang tu yang goreng-goreng tu dengan kicap umat sadar. Dulu kenui kenaro, dapat tolu tu ya Allah seronok. Berdoa minta lah tolu ni cair. Cek kicap. Dia punya hanyir mulut apa tu. Sadap betul. Iya nak cerita apa dulu. Sekarang poin nilai 3, beli goodie bag, beli tu, beli ni. Orang tak agak gitu. Dulu bila kalui kenaro, orang punya excited. Kemah mana ada kemah pasang siap macam sekarang kan. Saya sompek nak masa kecil makin yang pakai buluh tu. Topek duduk pun pakai buluh. Nah, sekarang mana rasa kan. Dulu bergandoi. Siap bergantung coklat murah dengan gula-gula tu. Tunggu nak digunting, nak lempar kat gitu. Budak sekarang beli RM2 pun asal lampu baik kan? Itu ada. Jadi belajarlah bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal subuh nanti itu saya faham. Kalau bergali-gali sampai duduk tu kan, kau jawab tongkap, kau jawab topi, kau jawab sini. Oh perempuan kau jawab dia landing sini, kau jawab landing sini. Rupanya elah. Saya faham tu insya-Allah ya. Jadi nanti next time tu tajuk tadilah, tajuk sombong tu belum lagi ya. Jadi insya-Allah dalam ceramah yang akan tunggu lama lagi dah lupa-lupa sebab panggil ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Ya, dan saya nak maklumkan sikit kat belakang sana nanti kalau balik nanti ada meja ajaib. Atas meja tu ada barang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Kami sahur buat balik kan kena tanya. Yang pertama madu. Ya, ada jual madu kelulut, madu tualang, ada habatus sauda. Kemudian ada sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap ni makna kalau makan tak boleh berhenti. Itu pun tak banyak tu dah. Malam ni mana yang ada lah ya. Dan satu lagi produk viral iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan itu maknanya madu lebah lah. Ya. Pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Melaka. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih luar hati. Sekali saja ambil pagi memadai untuk elakkan gastrik. InsyaAllah amalkan. Nak diet pun boleh. Tapi kalau minum tu mata darah sama banyak tak dapat kurus lah. Kemudian dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tumit, tangan kebas-kebas. Elok amalkan pada pagi. Kemudian dia baik juga untuk orang yang enzima kata-kata kulit. Tapi minum jangan ambil mandi. Warna putih itu dia kan. Dia ambil mandi pula minum ya. Dan juga tu juga dia baik untuk orang perempuan yang mengandung. Sebab tu mengelakkan baby yang lahir itu kena jaundice demam kuning. Minum daripada awal. Baik untuk ibu, baik untuk baby. Dan juga baik untuk orang perempuan yang hormon merayau. Untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Tapi pada mereka yang dah tak ada tu tersalah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik, dia okey. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Malam ni kita offer. Siapa beli satu susu tu 45. Tapi kalau beli dua 90. Oh perasan dia tak perasan. Beli satu 45, beli dua 80 ya. Jadi jangan berebut, jangan gaduh ya. Belilah. Siapa tak buat duit tak apa. Transfer je, QRP pun boleh. Balikkan transfer boleh Ustaz? Boleh. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Lebih cepat. Sabarlah ya. Itu saja dari saya. Semoga baik datang dari Allah SWT. Kurang lebih kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali belum selesai. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.